siapa yang kata dia berfaedah? Tak ada setakat ni. Yang kata ulama-ulama. Cara sesat macam ni pun ada orang nak pergi bela, tuan-tuan. Talqin mayat ataupun talqin lepas menanam ni tak ada lah. Orang tanya saya kata saya tak setuju. Maka saya pegang pendapat berdasarkan riwayat yang kuat, peha lelaki bukan aurat. Selawat di antara tarawih ni, Malaysia je buat. Nak buat sambutan Maulidur Rasul, bawa spanduk. Bawa kan. Orang tanya saya hukum, saya kata buang masa. Tahlil ni kira kenduri mati dah kan? Saya tak pergi. Benda yang Tuhan benci dah kita nak pergi. Ibu kami ketika meninggalkan dunia ini, kami melihat wajahnya berseri-seri dengan nur. Janji Allah. Dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir untuk menyoal. Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Johor disertai lebih 5,000 orang di Masjid Sultan Ibrahim Muar. Sambutan Maulidur Rasul 1440 Hijrah. Di Terengganu, perarakan sempena Maulidur Rasul bersambutan Maulidur Rasul peringkat negeri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan khutbah khas pada Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-90. Slogan Pejuang Sunnah tidak asing lagi dengan sebuah negeri yang terletak di utara Malaysia dan memiliki 1,001 rahsia yang tidak diketahui ramai. Di sebalik slogan Pejuang Sunnah, tahukah anda terdapat beberapa tokoh agamawan di negeri itu yang menggelarkan diri mereka sebagai golongan Salafi, tetapi membawa fahaman yang mengelirukan masyarakat Islam di Malaysia, iaitu aliran Wahabi. Dakwah gerakan ini didapati bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di Malaysia. Gerakan mereka jelas hanya menimbulkan kekeliruan dan membawa kepada perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Ini kerana masyarakat Islam di Malaysia telah sekian lama berpegang dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkara ini menjadi semakin tegang apabila gerakan Wahabi ini melemparkan tuduhan bid'ah di celah masyarakat sehingga mengharamkan ibadat yang telah sekian lama dihukum harus oleh para mufti dan ulama, seperti sambutan Maulidur Rasul, membaca kunut subuh, berwirid secara berjemaah, berselawat antara tarawih, talqin arwah dan sebagainya. Dalam siri video ini, kami bawakan kepada anda seorang tokoh gerakan Wahabi di Malaysia yang sering menggugat perpaduan masyarakat di Malaysia. Diharapkan pihak berkuasa mengambil tindakan yang tegas kepada beliau supaya keadaan kembali menjadi harmoni. Sebelum kita kupaskan individu tersebut dengan lebih mendalam, tahukah anda apakah itu Wahabi? Wahabi merupakan sebuah gerakan ekstrim yang muncul pada abad ke-18. Gerakan ini dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Arab Saudi. Ideologi beliau pada asalnya diambil dari Imam Ibn Taymiyah yang disebut sebagai pembaharu agama. Pada mulanya, gerakan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah menyeru kepada mensucikan tauhid, namun bertukar menjadi satu gerakan radikal yang membid'ahkan, menyesatkan dan mengkafirkan umat Islam yang tidak sehaluan dengan beliau.
Rozami Ramli atau sering menggelarkan dirinya sebagai Dr. Rora. Dr. Rora merupakan salah satu daripada ramai lagi individu yang bersamanya dalam menyebarkan dakwah Wahabi di Malaysia. Antaranya Dr. Mazhar, Salman Ali dan Rizal Azizan. Dr. Rora yang berasal dari Perak kini giat menyebarkan dakwah songsangnya di seluruh Malaysia. Akan tetapi, penyebaran fahamnya terbatas kerana Dr. Rora tidak mempunyai tauliah di mana-mana negeri di Malaysia kecuali Perlis sahaja. Oleh itu, Dr. Rora hanya dapat menyebarkan dakwah songsangnya melalui media sosial sahaja. Apa yang membimbangkan adalah Dr. Rora kini memegang jawatan sebagai rektor di sebuah institut pengajian tinggi dan lebih buruk jika individu ini menjadi pemimpin agama di Malaysia suatu hari nanti. Bayangkan betapa besar kesannya kepada pemahaman masyarakat di Malaysia. Seperti mengundang implikasi keselamatan negara, antaranya memberi ancaman kepada kestabilan sosial, perbalahan agama, melahirkan pemikiran masyarakat suka memberontak dan perpecahan perpaduan. Rozami Ramli juga adalah pencetus perbalahan dengan banyak pihak, antaranya dengan ramai para asatizah, bahkan sehingga melibatkan Jabatan Mufti di Malaysia. Akibat perbalahan yang dicetuskan oleh beliau telah menimbulkan komen-komen buruk dan suasana yang tidak harmoni dalam kalangan orang awam. Antara pihak yang beliau pernah berbalah adalah Jabatan Mufti Perak, Jabatan Mufti Wilayah, Ustaz Iqbal Zain, Ustaz Zamihan, Ustaz Azhari Idrus, Dr. Mursyidi, Dr. Aiman Al-Ajidi, Dr. Hafiz Qodiang, Ustaz Wadi Anwar, Syekh Nazrul Nasir, Ustaz Muhaizat, Ustaz Hazar, Ustaz Dusukirani, TV Al-Hijrah dan ramai lagi. Perbalahan yang beliau cetuskan juga telah menimbulkan satu krisis adab dan ilmu yang kritikal terhadap para ulama dan agamawan daripada pentaksub beliau. Bukan itu sahaja, Dr. Rora juga telah beberapa kali melanggar undang-undang. Antaranya, seperti mengadakan konvensyen sunnah tanpa tauliah bertempat di Kuala Lumpur yang dianjurkan oleh sebuah badan NGO. Selain itu, Dr. Mazhar dan Dr. Rora juga cuba mengadakan sebuah forum di Kelantan tanpa tauliah. Meskipun telah diarahkan untuk membatalkannya, mereka tetap berkeras menjalankan himpunan dengan menyampaikan beberapa ucapan di hadapan khalayak ramai. Dr. Rora telah mencabar fatwa Selangor di mana Dr. Rora menuduh amalan berdoa beramai-ramai selepas solat jemaah sebagai melampau. Wirid macam biasa, bangkit. Kerana Nabi SAW tidak mengamalkan doa beramai-ramai selepas solat dengan satu suara dan makmum mengaminkannya secara berterusan. Nabi tak buat. Kita takut kita termasuk dalam golongan orang yang hulu, yang melampau. Walaupun telah termaktub di dalam fatwa negeri Selangor sebagai amalan yang boleh diamalkan, Dr. Rora juga telah beberapa kali membuka fatwa yang bertentangan dengan institusi agama Islam di Malaysia. Antaranya, menyatakan peha lelaki bukan aurat. Walhal, perkara tersebut telah jelas bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Maka saya pegang pendapat berdasarkan riwayat yang kuat, peha lelaki bukan aurat. Pendapat beliau telah mengelirukan masyarakat di Malaysia. Selain itu, Dr. Rora mengeluarkan pendapat bahawa berarakan ketika sambutan Maulidur Rasul adalah buang masa, sedangkan ianya harus dan tidak menjadi bid'ah mungkar yang sesat. Bahkan, perarakan disertai oleh pihak istana dan agensi-agensi kerajaan. Bawa spanduk. Bawa kan. Orang tanya saya apa hukum, saya kata buang masa. Bukan itu sahaja, Dr. Rora mendakwa talqin selepas menanam mayat adalah tidak ada. Walhal, Mufti Wilayah telah menjelaskan bahawa hukumnya adalah sunat.
susuk tubuh ini sangat tidak layak untuk dijadikan tempat rujukan bagi masyarakat di mana-mana institusi Islam. Bahkan menjadi pemimpin kepada anak-anak universiti di Malaysia, apatah lagi untuk melantik memegang apa jua jawatan bahagian fatwa yang boleh memberi impak buruk kepada masyarakat. Mungkin segelintir pihak atasan dan rakyat Malaysia tidak mahu mengambil tempat di dalam hal ini kerana beranggapan bahawa ianya bukanlah menjadi tugas mereka. Akan tetapi, tahukah anda bahawa perkara ini adalah menjadi satu kewajipan dan tanggungjawab kita bersama bagi memastikan orang yang membawa ajaran songsang seperti Rozaimi Ramli disekat dan dihilangkan pengaruhnya. Setiap daripada kita akan dipersoal Tuhan tentang tanggungjawab ini. Adakah anda ingin terus serta dalam perjuangan ini atau terus berdiam diri terhadap ajaran songsang Rozaimi Ramli? Pilihan di tangan anda.